Dah dapat ke nota ni? Nota dah dapat ke? Dapat. Ya, dah dapat dah. Cuma saya nak kepastian lah. Kita sampai kepada nota 60 ke belum lagi? Sekarang ni kita kena baca usul 60 dah Maulana. 60 dah? Okey. Usul 59 habis dah. Habis dah? Okey, tak apa. Muka surat 248 dulu je. Ya. 248 ya. Baiklah, kita baca usul ke-60 hari ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah. Rabbi yassir. Ini usul ke-60. Nota dah masing-masing dah dapat tu, alhamdulillah. Pada muka surat 248 mengambil kira nota-nota sebelum ni lah sebagai sambungan kepada nota sebelum ni. Usul ke-60 iaitu riwayat-riwayat yang menyatakan wanita sebagai penyebab lelaki tidak masuk syurga. Wanita punca ibadat kepada Allah tidak dilakukan sebagaimana sepatutnya. Keberkatan terletak pada menyalahi wanita. Taat kepada wanita membawa kepada penyesalan. Pandangan wanita tidak boleh dituruti, malah mesti dicanggahi, dan lain-lain seumpamanya. Tidak ada satu pun yang sahih. Paling tinggi pun ia dhaif sangat. Kebanyakannya adalah maudhu'. Kebanyakannya adalah maudhu'. Paling tinggi pun, paling baik pun dhaif sangat. Hadis yang dhaif sangat ikut mana-mana pun tak boleh dipakai, tak boleh dipertanggungjawabkan, tak boleh nak letakkan sesuatu apapun asas agama Islam di atasnya. Itulah hakikatnya. Ni yang seumpama ni dia agak banyak juga hadis. Jadi dengan sebab itu kita kena berhati-hati. Bagi saya, kenapa usul-usul ni penting? Sebab dia telah meninggalkan kesan yang mendalam juga kepada sesetengah masyarakat Islam di dunia ini. Dalam sejarah ni sampai ke hari ini tidak dapat dinafikan kesan daripada hadis-hadis seperti inilah. Sebahagian daripada umat Islam itu jadi mundur dan berpegang dengan sesuatu yang sebenarnya tidak berpunca daripada ajaran Islam yang sebenar. Baiklah. Kita ada, biasalah saya bagi 3 contoh atau 4 contoh untuk sesuatu usul itu. Yang sebenarnya kalau nak kira dari segi bilangan hadis, dia lebih banyak lah. Lebih banyak. Barulah kita jadikan usul. Contoh pertama. Laulal mar'atu ladakhala ar-rajul al-jannah. Bermaksud kalau tidak kerana wanita, nescaya lelaki masuk syurga. Jadi kerana wanita lah lelaki ini tak masuk syurga kononnya. Benarkah begitu? Baik. Rujukan. Kalau nak dapat apa yang dikatakan sebagai hadis ni, boleh dilihat di dalam kitab-kitab ni yang saya kemukakan ini. As-Suyuti dalam Jami'ul Ahadith, dan kitabnya yang lain Al-La'ali'ul Masnu'ah, itu muka surat berapa, jilid berapa saya dah tulis di situ. Al-Ajaluni Kashful Khafa, Ali Al-Muttaqi Al-Hindi Kanzul Ummal, Al-Munawi Faidul Qadir, Syarah Al-Jami' Al-Saghir, Al-Albani Al-Jami' Al-Saghir wa Ziyadatu, dan lain-lain lagi ada terdapat. Kalau mudah, kalau kita ada Maktabah Syamilah, ada aplikasi tu mudah, tulis saja ni ataupun ambillah sebahagian daripada hadis ini, mana-mana bahagiannya,
masukkan di situ cari. Banyak lagi lah kita boleh dapat dalam kitab ni. Jadi apa ceritanya? Apa ceritanya ni? Kenapa ada benda-benda begini ya? Baik. Komentar. Satu, kesemua pengarang yang tersebut di dalam rujukan di atas menyebutkan hadis itu berpunca daripada As-Saqafiyat, karangan As-Saqafi. As-Suyuti mengemukakan sanadnya di dalam Al-La'ali'ul Masnu'ah seperti berikut. Ini sanadnya yang dikemukakan oleh As-Suyuti. Diambilnya daripada As-Saqafiyat. Setelah mengemukakannya, beliau berkata, yang Suyuti setelah mengemukakan ini, sebab saya cari di dalam Syamilah, Maktabah Syamilah, Al-Thaqafiyat ni tidak ada. Begitu sekali, maknanya kitab ni tidak popular langsung lah, karangan Al-Thaqafi ni. Tetapi dia ada sanad juga, tak ada dalam bentuk yang bercetak ni, lagilah susah, saya tak ada lah ni. Jadi semata-mata kita bergantung kepada apa-apa yang ada tersebut di dalam kitab-kitab hadis maudhu', seperti Al-La'ali'ul Masnu'ah dan lain-lain. As-Suyuti mengemukakan sanadnya di dalam Al-La'ali'ul Masnu'ah lagu ni. Ini sanad dia. Maknanya hadis ini, perkataan ini dikatakan sebagai hadis, dan ini hadis marfu', didakwa sebagai marfu'. Kononnya diriwayatkan oleh Anas. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi itu didakwa sebagai sabda Nabi. Kalau tidak kerana wanita, nescaya lelaki masuk syurga. Kesianlah orang perempuan, selalu kena. Dalam dhaif, selalu pula jadi mangsa pula. Bukan nak bela. Padahal lelaki ni, mak dia semuanya perempuan semua. Semua wanita. Yang dia sayang sangat tu, wanita lah, mak dia tu. Ini sanadnya. Setelah mengemukakannya, beliau berkata, Bishr matruk, yakni perawi matruk. Ibnu Arraq Al-Kinani di dalam Tazhir Syariah Al-Marfu'ah bahkan berkata, Bishr bin Al-Husain itu seorang pendusta besar dan pereka hadis. Kerana itu hadisnya tidak boleh dijadikan sebagai syahid bagi hadis-hadis lain. Sebab As-Suyuti ni dia terlalu dalam istilahnya dipanggil mutasahil. Seorang ulama mutasahil yang terkenal, dia ni bermudah-mudah lah, terlalu memandang ringan banyak perkara. Kalau satu hadis maudhu' tu dia kata ada syahid dia, misalnya ada penyokong dia hadis lain, padahal hadis itu tidak layak pun dijadikan sebagai penyokong, tidak layak pun dijadikan sebagai syahid. Itu maklum orang yang baca kitab Jalaluddin As-Suyuti, dalam pada dia tu seorang tokoh besar, seorang yang hebat, sangat alim, tetapi begitulah sikapnya. Semua orang yang baca kitab-kitab hadis ni tahu bahawa Suyuti itu seorang yang sangat-sangat mutasahil. Hadis ini umpamanya dikemukakan oleh Suyuti antaranya sebagai syahid. Jadi sehingga Ibnu Arraq Al-Kinani mana tak terlalu tidak berpuas hati, dia berkata, dan dia tulis sedikit saja, Bishr perawi matruk, Bishr perawi matruk, gitu. Padahal matruk tu pun teruk dah. Tetapi kalau kita tengok di dalam kitab Al-Jami' As-Saghir yang macam ni, maudhu' ni pun dia tulis, dia tulis dalam bentuk ringkas lah, ringkasan, dhaif. Mana dhaif saja. Jadi bagi orang-orang yang tidak mengerti, dia kata ini hadis ni dhaif pun boleh pakai juga, macam-macam lah alasan orang-orang yang tidak mengerti, kan? Jadi itulah yang tak tahannya. Sejak kita
sama-sama tengok, sama-sama cari. Sebagai slow-slow kita tengok kan. Di dalam Syamil lah. Ni dalam Syamilah kita tengok. Kita tengok. Ni contoh, saya nak kemukakan contoh. Kita ambil semua. Kita ambil semua yang ada kaitan dengan Al-Jami' As-Saghir, kitab yang disusun oleh Jalaluddin Suyuti. Cuba kita tengok. Ini disebut Al-Thaqafi fi Thaqafiyat. Tapi di sini dia tidak kemukakan sanadnya. Dia tidak kemukakan sanadnya. Sekejap ya. Cuba tengok ni. Ini Al-Jami' As-Saghir. Laula al-mar'ah ladakhala ar-rajul al-jannah. Al-Thaqafi fi Thaqafiyat daripada Anas dhaif saja. Padahal ini bukan dhaif, maudhu'. Dhaif. Kalaulah kita kata dhaif ni istilah dia lah. Dhaif sangat maksudnya. Tak boleh sebut dhaif saja begitu, dia kena sebut dhaif sangat. Dan ini bukan dhaif sangat. Ini maudhu' dah, sampai ke peringkat maudhu' dah ni. Cuba tengok. Ini dalam Al-Jami' As-Saghir. Dan ini semua ni syarah-syarah dia semua. Jadi dalam Al-La'ali'ul Masnu'ah, beliau kemukakan sanad. Ini sanad yang lengkap. Daripada Anas, kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, lalu dia sebut tadi. Dia sebut matruk saja. Matruk saja. Cuba kita tengok tadi. Bahkan di sini tak ada pun. Tak ada pun sebut matruk. Kalau dalam Al-Jami' As-Saghir. Baik, kalau kita tengok dalam Al-Fathul Kabir. Ini Al-Fathul Kabir. Ini hadisnya. Tak ada sebut matruk. Matruk tak ada sebut di dalam Al-La'ali'ul Masnu'ah. Sakatal musannif alaih. Tapi di sini kalau dalam kitab At-Tanwir ini, syarah Al-Jami' As-Saghir tadilah yang dibuat oleh Amir San'ani, dia kata Jalaluddin As-Suyuti tidak memberi apa-apa hukum terhadapnya. Sakata al-musannif alaih. Musannif ni Jalaluddin As-Suyuti lah, tak ada bagi hukum. Mana tak ada kata dhaif apa. Tapi kalau kita tengok tadi dalam Al-Jami' As-Saghir, memang ada pun hukum ni dhaif. Ada. Tapi kalau kita tengok kitab At-Tanwir, dia kata dia tak bagi hukum apa pun. Wa awradahu fi mukhtasarihi fil mawdu'at. Tetapi Mukhtasar Mawdu'at ini karangan Imam Zahabi. Zahirnya nampak di sini macam Jalaluddin Suyuti ni ada Mukhtasar Mawdu'at sendiri. Tak ada. Bukan, ini karangan dia. Mukhtasar Mawdu'at itu Mawdu'at Ibnul Jauzi lah. Diringkaskan, dibuat mukhtasar oleh Imam Zahabi. Imam Zahabi kata Bishr, yakni Ibn al-Husain, ahadu ruwatihi matruk. Ini perawi matruk ni. Perawi matruk ni tak boleh pakai. Riwayat dia bukan dhaif biasa, tidak. Paling tinggi, paling baik. Dhaif jiddan.
tak boleh buat hujah perawi matruk ni. Kalau kita tengok contohnya kitab 99 usul yang telah dicetak sebelum ini, cuba kita tengok ni. Cuba kita tengok ni. Kalau kata matruk tu apa makna? Memang tak boleh buat hujah. Maknanya kalau nak jadikan sebagai syahid, nak jadi apa pun tak boleh. Ni cuba tengok sini. Ini bahagian daftar istilah. Daftar istilah. Matruk. Cuba tengok ni. Matruk, satu dikaitkan dengan hadis. Hadis matruk. Satu lagi, matruk mana perawi, berkait dengan perawi. Perawi itu matruk atau matrukul hadis, apa makna dia? Cuba kita tengok ni. Perawi yang ditinggalkan, itu makna asalnya. Atau tidak diterima hadisnya kerana ia langsung tidak bernilai. Hadis-hadisnya tidak boleh dijadikan syahid. Tapi Suyuti selalu sebut, walaupun dia sendiri kata matruk, tapi dia kata ini syahid. Apatah lagi untuk dijadikan hujah, tak boleh. Matruk adalah satu lafaz jarh yang berat. Lafaz jarh yang berat. Perawi matruk adalah perawi yang teruk sangat ingatannya. Banyak melakukan kesilapan. Sering terkeliru. Kebanyakan riwayat perawi matruk mengandungi keraguan. Hadisnya bukan sahaja tidak boleh dijadikan hujah, bahkan tidak boleh juga dijadikan dalil penyokong. Nak jadikan syahid, mutabik, sia-sia saja. Tak boleh. Cuba kita tengok. Kalau hadis matruk, kalau berkait dengan hadis matruk, mana hadis tu matruk sebab perawi dia matruk. Hadis matruk ialah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi sedang dia tertuduh berdusta, baik kedustaannya itu terhadap hadis atau lainnya, atau dia tertuduh mengerjakan maksiat, atau mempunyai kelalaian dan banyak sangat wahamnya, kekeliruannya. Kebanyakan ulama hadis pula mentakrifkannya begini. Yani kalau hadis matruk ni, iaitu satu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh berdusta, serta tidak diketahui hadis itu melainkan menerusi riwayatnya sahaja. Itu hadis matruk. Jadi tak boleh pakai dengan makna perawi matruk ke hadis matruk ke, tak boleh. Ni teruk sangat ni. Teruk sangat. Itulah ceritanya. Itu ceritanya. Tidak boleh dijadikan sebagai syahid bagi hadis-hadis lain. Ini Ibnu Arraq Al-Kinani dalam Tanzihus Syariah Al-Marfu'ah bahkan berkata Bishr bin Husain itu seorang pendusta besar dan pereka hadis. Jadi kalau dalam sanad tu ada perawi pereka hadis, hadis itu maudhu'. Jelas. Tak boleh dhaif lagi. Dhaif jiddan pun tidak, bahkan maudhu'. Ini tokoh-tokoh ni Ibnu Arraq dia ada kitab khusus membincangkan tentang hadis-hadis maudhu'. Hadis-hadis maudhu'. Di dalam kitab itu terkumpul hadis-hadis maudhu'. Yang kedua, hadis palsu itu seolah-olahnya menyatakan satu-satunya sebab lelaki tidak masuk syurga adalah kerana wanita. Zahirnya nampak begitu. Kerana wanita lah lelaki masuk neraka. Dan kalau tak masuk syurga, masuk mana? Masuk neraka lah. Padahal bukankah lelaki juga masuk syurga kerana wanita? Ini dari segi dirayah lah ni. Kita tengok dari sudut dirayah pula. Dari sudut riwayat tadi dah tengok dah. Itu hadis maudhu'. Sanad dia tu, dalam sanad dia tu ada perawi pendusta. Sekarang ni kita nak tengok guna logik, guna akal biasa. Kalau kita kata padahal bukankah lelaki juga masuk syurga kerana wanita? Kenapa tak kata kalau tidak kerana wanita, lelaki lelaki tak masuk syurga? Kenapa tak kata gitu? Kalau lelaki tidak dilahirkan oleh wanita, bagaimana ia akan masuk syurga? Sebab itu boleh saja kata begitu. Kenapa tak kata begitu?
Ni kata kalau tidak kerana perempuan, tidak kerana wanita, lelaki masuk syurga. Jadi lelaki itu tak masuk syurga kerana wanita. Kira-kiranya. Wanita tu siapa? Umum ini. Kalau kita kata ini wanita khusus, siapa? Sebutlah. Wanita khusus yang menyebabkan lelaki khusus tak masuk dalam syurga tu siapa? Beginikah Nabi bercakap? Nabi ni utusan Allah. Dia tidak bercakap dalam keadaan samar-samar begini. Kalau nak kira logik, begitulah kita. Antara lelaki yang pasti akan masuk syurga adalah para Nabi dan Rasul. Mereka juga dilahirkan oleh wanita. Kenapa tak sebut itu? Kenapa tak sebut itu? Ini membela wanita lah. Siapa pula nak baca, saya nak minta peserta baca lah. Kalau boleh wanita baca lagi sedap lagi. Kita ni ramai juga wanita kan, ada duduk senyap. Ni kita nak bela wanita ni. Sebab mak saya pun wanita, nenek saya pun wanita, adik-adik saya pun ramai juga wanita. Kita sayang semua wanita. Ajaran Islam mengajar begitu. Tiba-tiba kalau ada benda-benda macam ni, rosaklah image agama Islam. Silakan, siapa nak baca ni? Ni ramai ni, tapi ramai pun kenapa semakin kurang ni? Akhi Ruslan. Lagu ni tak tahan. Makin lama makin susut ni. Sepatutnya makin mengajak lagi biar semakin ramai kan. Kalau perempuan tu kita nak bela perempuan ni. Kan ada benda-benda macam ni lah jadi rosak nama perempuan. Mana ada perempuan, sila tampil baca ni. Aku yang jadi saksi, saya bela mereka. Tak betul ni semua ni. Saya yang sedikit sebanyak ada pengetahuan, saya akan bela. Siapa nak baca? Silakan. Tak ada. Tercabar perempuan ni. Atau tak ada semua 45 orang ni tak ada perempuan ya. Kalau tak ada perempuan terpaksa lah kita lelaki pun boleh baca juga, tak ada masalah. Ada, cuma saya nak bagi peluang lah. Sekurang-kurangnya sambut lah. Orang yang bela kita tu. Kalau saya dah orang-orang seperti saya tak dendam begini, semakin teruklah orang perempuan. Dan agama kita pun jadi tercemar. Nabi SAW jadi teruklah nampaknya. Silakan siapa nak baca. Jangan buang masa. Saya baca Maulana. Ini Arsyad lah. Lama tak dengar Arsyad. Alhamdulillah sihat. Arsyad. Alhamdulillah sihat Maulana. Alhamdulillah. Sila baca. Dah orang perempuan ada, kita panggil lelaki ya. Silakan. Nombor 3 Maulana. Ya, silakan. Nombor 3, ia menampakkan seolah-olahnya wanita secara mutlak merupakan sebab yang menghalang lelaki masuk syurga. Seolah-olahnya semua wanita itu jahat. Tidak ada seorang pun daripada mereka baik dan boleh menyebabkan lelaki masuk syurga. Ini adalah sesuatu yang bercanggah dengan kenyataan dan bercanggah juga dengan ajaran agama Islam sendiri, dengan ajaran agama Islam yang sebenar. Terus. Nombor 4, kalau yang dimaksudkan dengan wanita itu ialah wanita jahat, maka lelaki juga ada yang jahat. Kenapa tidak dikata pula, kalau tidak kerana lelaki, nescaya wanita masuk syurga? Ada juga kan, wanita masuk neraka dengan sebab lelaki. Ada juga. Kenapa tak kata begitu? Kenapa sebelah pihak saja selalu kena? Ni ada yang tak kena ni, ada orang yang berpenyakit ni. Duduk sebar benda-benda begini ni. Teruskan. Nombor 5, manusia, baik lelaki maupun wanita, tidaklah masuk syurga atau neraka kerana makhluk yang berbeza jantina dengannya semata-mata. Banyak lagi sebab-sebab lain yang boleh membawa seseorang ke syurga atau ke neraka. Jadi disebut itu. Kalau tidak kerana perempuan, nescaya lelaki masuk syurga. Jadi lelaki masuk syurga atau neraka dia kerana perempuan. Tak ada lagi sebab lain. Sedangkan kita tengok dalam Quran, dalam hadis, banyak lagi sebab lain.
untuk seseorang tu masuk syurga, untuk seseorang tu masuk neraka. Ada seorang yang tak ada terlibat dengan perempuan, tak pernah kahwin pun, dia masuk syurga. Boleh jadi masuk neraka juga. Berapa ramai orang macam tu. Jadi kenapa duduk letak atas perempuan itu? Seseorangnya perempuan itulah yang menjadi penyebabnya, segala-galanya. Ini tak kena ni, tak masuk dalam akal, logik. Tak dapat diterima oleh logik. Teruskan. Nombor 6. Dosa berzina yang dilakukan oleh lelaki dan wanita sebagai contohnya tidaklah menghalang lelaki sahaja daripada masuk syurga. Ia juga menghalang wanita yang melakukannya daripada masuk syurga. Kalau macam tu, kenapa tak kata sebalik? Kalau tidak kerana lelaki, wanita masuk syurga. Tak masuk syurga tu sebab lelaki lah dia berzina. Sebab berzina mesti berlaku antara dua orang. Takkan seorang. Itu logiknya. Kenapa duduk letak atas perempuan tu? Jadi kalau kesalahan ini menyebabkan masuk neraka seperti tersebut di dalam Quran, ya betul lah. Tetapi bukan satu pihak saja. Lelaki pun sama. Di situlah kita nampak ajaran Islam yang sebenarnya bukan begitu. Terus baca. Nombor 7. Adakah kerana wanita seseorang lelaki tidak masuk syurga selama-lamanya? Itu tidak benar. Seseorang Muslim biar bagaimana banyak dosanya yang melibatkan wanita, tetapi juga akan masuk syurga setelah dihukum di dalam neraka. Bukan tetapi, tetap. Seseorang Muslim biar bagaimana banyak dosanya yang melibatkan wanita, tetap juga akan masuk syurga setelah dihukum di dalam neraka atau kalau ia diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata kalau tidak kerana wanita, lelaki tak masuk syurga. Jadi tak masuk selama-lama kau tak masuk. Kalau orang Islam, dia akan masuk juga. Kenapa kata begitu? Seseolahnya kerana perempuan tak boleh masuk syurga sampai bila-bila. Kenapa ni lah orang Islam kau orang kafir, duduk cerita tentang orang Islam kau orang kafir. Kalau orang Islam, biar bagaimana banyak dosa berkait dengan wanita sekalipun. Atau begitu juga sebaliknya, wanita dengan lelaki, dia akan masuk syurga juga kalau Islam. Berdasarkan sekian banyak ayat Quran dan hadis. Sama ada setelah dihukum di dalam neraka, atau kalau tidak pun, kalau Allah mengampuninya, boleh juga terus masuk syurga. Kenapa dia kata tak masuk syurga tu? Orang ni orang Islam ke orang kafir? Kalau jelas sebut orang kafir, iyalah boleh juga kita terima. Tetapi orang kafir pun tidaklah masuk, tak masuk syurga kerana perempuan semata-mata. Tidaklah masuk neraka kerana perempuan semata-mata. Banyak lagi kesalahan-kesalahan yang lain. Yang berkait dengan harta benda, yang berkait macam-macam lagi. Kesilapan, dosa-dosa yang lain. Bukan berkait dengan wanita semuanya. Ini hadis ni soalannya kerana wanita. Teruskan. 8. Bukan wanita sahaja yang dapat menjadi penghalang lelaki masuk syurga. Lelaki juga dapat menjadi penghalang wanita daripada memasukinya. Banyak lagi kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa lain yang boleh menjadi penghalang manusia masuk syurga, baik lelaki ataupun wanita. Ya, teruskan. Nombor 9. Tidak benar juga kalau dikatakan wanita lah yang menjadi penghalang lelaki masuk syurga lebih awal. Kerana dosa-dosa lain juga boleh menyebabkan seseorang terhalang daripada masuk syurga lebih awal daripada orang-orang lain. Jadi kalau kita kata maksud tidak masuk syurga ni tidak masuk awal, tidak masuk dahulu, tidak masuk syurga yang istimewa dan sebagainya. Kalau kita takwil begitu pun tidak jelas itu. Kalau dikatakan begitu, masuk syurga lebih awal, dosa-dosa lain juga menyebabkan seseorang terhalang daripada masuk syurga awal atau masuk syurga, dapat nikmat syurga yang istimewa kerana benda-benda lain. Orang minum arak dalam dunia, dia masuk syurga tapi dia tak dapat nikmat minum arak di dalam syurga. Itu tak ada kena-mengena dengan perempuan. Dia tak dapat nikmat itu. Jadi banyak lagi sebab dapat masuk syurga ni, syurga istimewa, dapat masuk awal, bukan berkait dengan perempuan semata-mata. Banyak lagi perkara lain. Jadi kalau kita kata itu yang dimaksudkan, tak masuk tu bukan tak masuk terus, tak masuk awal atau tak masuk syurga yang istimewa, tak dapat nikmat syurga sepenuhnya.
Tak kira lah macam mana pun. Tak jelas juga tu. Tak boleh kata begitu, tak kena juga kata begitu. Sebab banyak dengan sebab-sebab lain pun orang tak masuk syurga awal juga. Kerana membunuh orang apa. Lagi dahsyat lagi. Bunuh orang. Merampas harta orang, menganiayai orang, lebih dahsyat lagi. Itu pun menyebabkan tak masuk syurga awal juga. Teruskan. Nombor 10. Kenyataan yang tersebut di dalam hadis itu terlalu umum. Ia tidak menyertakan kenapa lelaki tidak masuk syurga kerana wanita. Apa ni? Kerana wanita. Tak jelas tu. Kenyataan dalam hadis ni, kalau Nabi sungguhlah bercakap, dia tidak macam tu. Orang yang biasa dengan hadis yang sahih dia tahu Nabi tidak bercakap macam tu. Apa makna bercakap umum begitu? Kalau tidak umum, kalau khusus, kenapa? Kesalahan apa yang menyebabkan tak masuk syurga tu? Dengan sebab wanita tu. Tidakkah banyak juga lelaki masuk syurga dengan sebab wanita? Jadi wanita mana yang dimaksudkan di sini yang tak masuk syurga tu? Tak jelas. Tak jelas. Kalau wanita jahat, kita kata wanita jahat, lelaki pun ada juga yang jahat. Kenapa khusus dengan wanita? Lelaki juga boleh menyebabkan orang lain tak masuk syurga kerana kejahatannya, kerana terikut-ikut dengan kejahatannya, menyokong kejahatannya. Sama saja. Kenapa di perempuan itu yang disebutkan begitu? Ini contoh kedua pula. La yaf'alanna ahadukum amran hatta yastashir. Fa in lam yajid man yastashiruhu falyastashir imra'atan thumma liyukhalifha fa inna fi khilafiha al-barakah. Bermaksud janganlah sekali-kali seseorang daripada kamu melakukan sesuatu perkara, yang ini perkara penting, sebelum bermesyuarat. Jika ia tidak menemui orang untuk bermesyuarat, maka hendaklah ia bermesyuarat dengan mana-mana wanita. Kemudian hendaklah ia menyalahi pendapatnya. Kerana pada menyalahi pendapatnya ada keberkatan. Kononnya ini hadis. Jadi kita orang yang tak mengaji, kadang-kadang orang awam bila sebut hadis, takutlah betul lah tu hadis tu. Padahal sebab itulah penting belajar. Barulah kita tahu tidak semua yang dikatakan hadis itu sebenarnya hadis. Sebagaimana tidak semua yang dikatakan duit itu duit sungguh. Kadang-kadangnya duit palsu. Boleh berlaku. Duit palsu. Boleh berlaku. Dah sebanyak mana dah teredar. Tak perasan lagi. Kemudian baru perasan. Begitulah juga. Ubat, penawar. Berapa banyak ubat yang baik-baik. Tapi ubat yang tak betul pun banyak juga. Menyebabkan orang lagi teruk, jadi lagi sakit lagi. Banyak atas nama ubat juga. Jadi samalah di sini. Apa ajaran macam ni? Ini rujukannya. Cuba kita tengok. Ini hadis ini ada di dalam Ihya Ulumuddin. Dan beberapa orang ulama besar-besar seperti Al-Iraqi, Ibn Subki, Az-Zabidi di dalam takhrij ahadith Al-Ihya. Jilid 2, muka surat 980 ada sebut. Apa mereka kata tentang hadis ini? Jangan tengok Imam Ghazali saja. Memanglah maklum dah orang yang belajar hadis dia tahu di dalam kitab Ihya tu berapa banyak hadis-hadis yang dhaif, bahkan yang maudhu' pun berapa banyak. Kena ambil kira juga ulama-ulama lain, mereka pun berjasa juga kepada Islam, ada juga khidmat mereka. Dan kitab Ihya itu telah ditakhrij hadisnya oleh sekian ramai ulama, bukan seorang, ramai. Apa kata mereka tentang hadis itu? Sebab itu kalau belajar Ihya saja dan tidak tapis, dia jadi teruk lah. Dia ada kesan benda ni. Belajar-belajar ni bukan saja-saja, dia terkesan fikiran kita tu, jiwa kita tu. Kalau kita duduk ingat sesuatu, kita duduk takut-takut. Takut-takut. Padahalnya tak ada apa pun.
Hadis tu palsu pun, tapi dah masuk dalam kepala kita, jadi takut nak buat. Tak ada pasal-pasal. Misalnya tersebar di dalam kitab-kitab Nahwu pun ada. Orang yang belajar Nahwu di pondok-pondok, kitab-kitab ada. La ta'kulis samaka wa tashrabal laban. Jangan minum susu di samping, jangan makan ikan di samping minum susu. Ada lagi tambahnya kononnya hadis. Kerana ia menyebabkan jadi sopok orang tu. Kalau kita dengar benda tu kan satu ketika, mungkin orang tu dengar satu ketika, sampai ketua dia teragak-agak lagi. Ya ke ni? Lama kan betul macam tu? Padahal tidak hadis pun. Berapa ramai orang duduk makan, tak ada jadi apa pun. Duduk makan dengan keju lagi, dengan butter lagi, ikan tu. Bakar, panggang, bubuh dengan minyak sapi, dengan kapur, tak ada apa pun. Tetapi apabila benda ni tersebar, kita terbaca, kadang-kadang dia melekat dalam fikiran kita. Bila kita nak terlintas, nama takut gini-gini. Ini semua ni menghambat. Ini semuanya menghalang kemajuan orang Islam. Takut kepada perkara yang bukan-bukan. Yang tak sepatutnya takut. Bimbang kepada yang bukan-bukan. Itulah kalau banyak khurafat dalam kepala. Banyak ada maudhu dalam kepala dia, jadi gitu. Ini bukan sebuah kitab. Ini Suyuti dalam Ad-Durarul Muntathirah. Ini kitab ada maudhu dia ni. Al-Ajaluni Kashful Khafa. As-Sakhawi Baqa Al-Maqasidul Hasanah, dan lain-lain lagi boleh ditengok sini. Boleh ditengok sini. Baik. Komentar. 1. Sanad hadis contoh kedua di atas sebagaimana dikemukakan oleh As-Suyuti dan lain-lain daripada riwayat Ibnu Lal adalah seperti berikut. Jadi ini Ibnu Lal ni pengarang yang tidak masyhur, tidak popular pun, tak dikenali pun. Tapi ada sanad juga. Cuba tengok ni. Haddatsana Abu Al-Abbas Al-Askari qala haddatsana Ahmad bin Al-Walid Al-Fahham qala haddatsana Katsir bin Hisham qala haddatsana Isa bin Ibrahim Al-Hashimi an Umar bin Muhammad an Anas marfu'an. Kononnya riwayat daripada Anas juga. Tak ada pasal-pasal sahabat tu Anas tu kena terpalit, dikaitkan dengan benda-benda seperti ini. Kononnya dia yang menyebarkan hadis ini. Di dalam sanad ini ada Isa bin Ibrahim, seorang perawi yang sangat dhaif. Selain itu, ia juga munqati', mana terputus, sanad ini terputus. Demikianlah komen As-Sakhawi, Asy-Syaukani dan lain-lain setelah mengemukakannya. Asy-Syaukani juga berkata hadis itu jelas sekali karutnya. Jelas sekali karutnya. Baik. Lepas tu saya nak orang lain pula lah baca. Kita gila-gila baca. Seterusnya yang kedua ni dan seterusnya. Siapa nak baca? Silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Siapa ni? Ni Hafizul Amin. Daripada mana ni Hafizul Amin ni? Selangor, Shah Alam. Selangor, Shah Alam. Sila baca. Yang kedua. Sila. Nombor 2, lebih kurang sama juga dengan hadis contoh kedua di atas. Walaupun ia lebih ringkas daripadanya, hadis berikut syawiruhunna wa khalifuhunna, yang bermaksud bermusyawarah dengan mereka, orang-orang perempuan, tetapi jangan dipakai pendapat mereka. Sebaliknya, pakailah pendapat yang menyalahi pendapat mereka. Ini juga hadis yang mengarut dan tidak langsung asalnya. Demikianlah kata As-Suyuti di dalam Ad-Durrul Al-Munthirah, muka surat 134. As-Sakhawi di dalam Al-Maqasidu Al-Hasanah, muka surat 400. Al-Maqasidu SS Al-Maqasidu Al-Hasanah, muka surat 400, dan Al-Munawi di dalam Faidul Qadir, jilid 4, muka surat 263. Nombor 3, terdapat satu lagi riwayat yang dikaitkan dengan Sayyidina Umar. Kandungannya lebih kurang sama dengan hadis contoh kedua di atas. Kononnya beliau telah berkata, khalifun nisa'a fa inna fi khilafihinna al-barakah. Bermaksud, buatlah keputusan yang menyalahi keputusan orang-orang perempuan.
kerana pada menyalahi mereka ada keberkatan. Di dalam kebanyakan kitab-kitab hadis maudhu', asar Umar ini dikatakan terdapat di dalam kitab Al-Amsal karangan Al-Asqari. Di dalam Mawsu'ah Ashraf Al-Hadith juga dikatakan asar itu terdapat di dalam Musnad Ali. Pula, bukan juga ya, pula. Di dalam Mawsu'ah Asar Al-Hadith pula dikatakan asar itu terdapat di dalam Musnad Ali Ibnul Ja'ad Al-Jauhari, jilid 1 muka surat 436, nomor hadis 2971. Demikian juga terdapat di dalam Al-Tabwib Al-Mawdu'i. Tersebutnya. Demikian juga tersebut di dalam Al-Tabwib Al-Mawdu'i lil Ahadith, muka surat 7695. Ia dikemukakan di dalam dua kitab tersebut lengkap dengan sanadnya seperti di bawah ini. Saya tak boleh baca. حدثنا علي قال أخبرنا أبو عقيل عن حفص بن عثمان بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر قال عمر خالف النساء فإن في خلافهن البركة. Jadi terus baca, silakan. Selain matan yang mungkar, di dalam sanadnya juga terdapat dua ilah berikut. Nombor Jumlah satu. tak ada jangan tambah ya. Okay. Nomor 1, Hafs bin Utsman seorang perawi majhul. Hanya Abu Aqil meriwayatkan hadis daripadanya. Abu Aqil meriwayatkan hadis daripadanya. Nomor 2, Abu Aqil nama sebenarnya ialah Yahya bin Al-Mutawakkil Al-Umari, murid dan maula Buhayyah. Dia adalah seorang perawi dhaif. Kebanyakan ulama mendhaifkannya. Imam Ahmad berkata dia seorang yang lemah hadisnya. Yahya ibn Ma'in pula berkata dia langsung tidak bernilai. Lihat Al-Ilal Al-Mutanahiyah, muka surat 163. Ya. Imam Ahmad juga berkata dia meriwayatkan daripada segolongan orang yang aku tidak mengetahui tentang mereka. Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menulis Abu Aqil maula Buhayyah adalah perawi matruk. Lihat Fathul Bari jilid 3 muka surat 246. Nomor 4, hadis yang dikemukakan sebagai contoh kedua itu dan hadis-hadis lain seumpamanya jelas mungkar dan maudhu'nya kerana bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan bahawa Nabi Syuaib alaihissalam telah menerima pandangan dan pendapat anak perempuannya tentang Nabi Musa alaihissalam? Lihat firman Allah berkenaan di bawah ini. Qalat ihdahuma ya abati tasjirhu inna khair istajirhu inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Qala inni uridu an unkihaka ihdab natayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 10 famin indik wa ma uridu an asyukka alaika satajiduni insyaallahu minas solihin. Teruskan. Bermaksud salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata, wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan menggembala kambing kita. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Bapa perempuan itu, Nabi Syuaib alaihissalam berkata kepada Musa, aku hendak mengawinkanmu dengan salah seorang dari dua anak perempuanku ini, dengan syarat bahawa engkau bekerja denganku selama 8 tahun. Dalam pada itu, jika engkau genapkan menjadi 10 tahun, maka yang demikian itu adalah dari kerelaanmu sendiri. Dan ingatlah, aku tidak bertujuan hendak menyusahkanmu,
engkau akan dapati aku insya-Allah dari orang-orang yang baik layanannya. Al-Qasyah ayat 26 hingga 27. Al-Qasas, surah Al-Qasas. Okey, teruskan. Bukankah Nabi SAW sendiri telah menerima pandangan istrinya Ummu Salamah dalam peristiwa di Hudaybiyah? Apabila perintah baginda supaya menyembelih binatang kurban, bersyukur dan membuka ihram disambut dingin oleh para sahabatnya. Setelah Ummu Salamah mencadangkan agar Nabi SAW sendiri terlebih dahulu menyembelih binatang kurban yang dibawanya dan bersyukur serta membuka ihram yang dipakainya di hadapan para sahabat sekalian. Dan baginda SAW melaksanakan cadangan istrinya itu. Teruslah semua mereka menurut. Tidak pula Nabi SAW menyalahi pandangan dan cadangan istrinya Ummu Salamah pada ketika itu. Lihat Sahih Bukhari jilid 5 muka surat 365. Nomor 5. Apa artinya Nabi SAW menganjurkan umatnya melakukan sesuatu yang sia-sia? Mesyuarat dengan wanita dianjurkan juga, tetapi keputusan yang diambil hendaklah yang menyalahi pendapatnya. Bagaimana kalau pendapatnya benar dan menepati ajaran Allah dan Rasulnya? Itu masalahnya. Apakah mesti pendapat perempuan itu salah? Bagaimana kalau tepat dengan ajaran Allah dan Rasulnya? Adakah nak tak mau pakai juga? Bagi berbeza juga pendapat kita tu, keputusan kita. Adakah begitu? Ini tak masuk akal. Teruskan. Nomor 6. Bagaimana dikatakan pada menyalahi pandangan dan pendapat wanita itu ada keberkatan? Adakah pendapat wanita itu selama-lamanya salah dan pendapat lelaki pula selama-lamanya benar? Kalau sudah pasti pendapat dan pandangan wanita tidak boleh diterima, sepatutnya tidak dianjurkan terus bermesyuarat dengannya. Untuk apa bermesyuarat dengan orang yang pendapatnya tidak hendak dipakai pun? Untuk apa? Kenapa dia ajarkan yang senangnya tak payah bincang terus? Untuk apa dibincang kalau pendapat dia tu kita tidak nak pakai? Ini bermakna Nabi SAW menganjurkan sesuatu yang sia-sia. Adakah orang yang hidupnya penuh dengan pengajaran itu melakukan sesuatu yang sia-sia, menganjurkan umatnya melakukan perkara sia-sia begini? Ini sesuatu yang tak masuk akal. Dari segi dirayah kita tak dapat terima. Nabi SAW bukan begitu orangnya. Akan suruh kita melakukan sesuatu yang sia-sia. Teruskan. Nomor 7. Bagaimana dalam keadaan seorang wanita menjadi pengarah atau ketua dalam sebuah pertubuhan, syarikat, jabatan, kementerian, dan lain-lain? Adakah dalam keadaan itu juga pendapat wanita harus diketepikan? Dan adakah orang-orang bawahannya dianjurkan juga menyalahi pendapat ketuanya semata-mata kerana ia wanita? Adakah begitu? Macam mana? Takkan tak ada di mana-mana tempat wanita tu jadi ketua? Ikutlah di peringkat mana pun. Adakah pendapat dia tu perlu kita bantah sentiasa? Dia kata macam lain, dia arahkan macam lain, kita buat sebaliknya, begitu ke? Kalau begitu, huru-hara lah jadi, porak-peranda lah jadi segala pengurusan dan pentadbiran. Macam mana? Ini suatu yang bercanggah dengan kenyataan. Takkan Nabi SAW nak ajar begitu. Kalau seorang guru, dia suruh murid dia tu buat sesuatu kerja. Guru dia perempuan. Murid tu kerana pakai hadis ni tak buat kerja. Sebab apa? Guru suruh buat, dia tak buat. Itulah yang ada berkatnya duduk di situ. Berkatnya pada menyalahi pendapatnya. Adakah begitu? Sebab itulah kita kena biasakan diri dengan cuba kena hadis dhaif, hadis sahih. Dua perkara. Kita nak kenal gelap, kena kenal siang dulu, cerah. Macam mana cerah? Kena rasai, hayati nikmat kecerahan. Baru kita tahu bila gelap tu sukarnya, susahnya. Baru kita tahu. Jadi sama juga, hadis ni pun sama.
kena tahu yang sahih, kena tahu yang maudhu. Baru kita tahu bezanya jauh sangat. Kita sama. Jadi benar-benar ada Allah SWT buat. Dia ada regu dia, ada lawan dia. Jadi itu benda yang kita kena perhati. Jadi takkanlah macam ni hadis Rasulullah. Patut pun ulama daripada dulu lagi dah tolak. Tapi benda ni masih tersebar. Macam kita sebut tadi lah. Bukan orang-orang biasa yang masuk ke dalam kitabnya. Imam Ghazali pun masuk juga. Lepas tu macam mana tak tertipu dengan orang-orang yang begitu taksub tu. Dengan orang-orang yang pejam mata ni tak kira dengan Imam Ghazali ni. Setengah-setengah tu kata kitab dia ada dekat-dekat hampir dengan Quran. Sampai begitu. Macam mana dia tak akan terima? Macam mana dia tak akan pandai hina terhadap perempuan? Kalau hadis-hadis macam ni tersebar. Teruklah. Teruskan. Nomor 8. Kerana hadis-hadis palsu seperti inilah Islam dipandai serong bukan sahaja oleh bukan Islam tetapi oleh orang-orang Islam sendiri. Satu golongan wanita Islam sampai menjadi mesra dengan golongan liberal. Benih-benih keraguan terhadap Islam mula berputik di dalam hati-hati mereka. Sedangkan mereka tidak mengetahui bahawa ajaran-ajaran seperti itu bukanlah berpunca daripada ajaran Islam yang sebenar. Ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebaliknya ia berpunca daripada hadis palsu seperti ini. Teruskan. Kita tengok sekarang ni ada women's liberation dan macam-macam lagi di dunia Islam. Kononnya nak pembebasan wanita. Orang Islam itu. Ini semua bangsa semua. Kesian kepada mereka. Kesian. Setengah-setengah tu memang ikhlas. Asalnya dia berasa orang perempuan ini dihina. Jadi dia nak bela lah. Golongan dia tu, perempuan itu nak bela. Nasib tu nak mengangkat kedudukan mereka. Dan kebetulannya dia faham ini Islam ajaran. Jadi dia lawan dengan Islam pun. Padahal dia pun sembahyang juga. Dia pun nak Islam juga. Dia pun nak syurga juga, tak faham neraka, tapi dia dah terkeliru. Sehingga jadi begitu. Ada di mana-mana orang Islam, bukan di tempat kita saja, di mana-mana pun ada. Ini semua kerana hadis-hadis seperti inilah. Kerana hadis-hadis seperti ini. Sebab itu kita kena faham, jangan mudah-mudah, jangan main-main nak sebarkan hadis-hadis maudhu ni. Dia ada kesan buruk dia. Orang-orang yang buat rekod tu dia tahu dah akan ada kesan dia. Tidak banyak, sedikit. Akan ada, cukuplah dia. Itu yang dia nak pun. Kalau boleh banyak tu, lagi banyak untung bagi dia. Kalau boleh sikit pun, dia tidak sia-sia. Itu perkiraannya. Jadi kita pun kena pandai-pandai lah. Teruskan. Nomor 9. Seandainya dikatakan perempuan kebanyakan lemah akal dan hadis itu hanya menceritakan tentang kebanyakan wanita, bukan semua mereka, maka zahirnya tidak menunjukkan kebanyakan atau sebahagian saja daripada mereka, malah semua sekali golongan wanita. Kalau yang dimaksudkan sebenarnya hanyalah sebahagian wanita, maka kelemahan akal itu tidak khusus lagi dengan wanita. Kerana lelaki juga ramai yang lemah akal. Adakah bermesyuarat dengan lelaki yang lemah akal juga mendatangkan keberkatan? Ini tanya-tanya lah. Kalau maksudnya semua tak betul, takkan semua perempuan tu lemah akal. Kalau kata sebahagian, maka bukan perempuan saja yang lemah akal ni. Ramai juga lelaki pun yang lemah akal. Jadi adakah kita bermesyuarat dengan mereka, pakai dengan mereka itu juga mendatangkan keberkatan? Itu soalannya. Perempuan biar bagaimana pandai pun, bagaimana hebat pun, kita tak mahu pakai pendapat dia. Ini sudah rusak tu pertimbangan. Kalau macam tu. Teruskan. Nomor 10. Hadis-hadis seperti itulah yang mempengaruhi pemikiran segolongan umat Islam di serata dunia. Ia telah mengakibatkan golongan wanita dianggap tidak penting dalam pembangunan masyarakat. Mereka tidak diberi peluang seperti lelaki untuk memegang jawatan-jawatan yang penting dalam negara. Di sesetengah negara, mereka bahkan tidak diberi peluang untuk belajar lebih tinggi dari lelaki. Cuma macam kita tengok sekarang ni,
Di setengah-setengah negara perempuan nak buka-buka pun susah. Ini kenapa? Nak belajar pun susah. Jadi satu masalah. Di Afghanistan, baguslah kita sokong, kita sama-sama saudara kita. Tapi banyak yang menyebabkan orang Islam tak boleh maju. Sebab perempuan tu dihalang lah, susah lah nak belajar. Jadi macam mana nak maju? Sekarang ni orang nampak Malaysia dia lebih maju. Orang Islam yang majulah antaranya. Kenapa? Kerana sikap kita terbuka. Kita tidak kongkong perempuan tu, kita bagi peluang sama saja. Ulama-ulama kita ajar begitu. Patutlah dia jadi, hasil dia pun baguslah. Setengah-setengah negara tu soalannya kewujudan umat Islam separuh daripadanya tak ada. Sia-sia saja, tak ada. Yang berperanannya satu saja. Iaitu lelaki. Separuh saja. Kalau 10 orang ada 5 saja. Itu pun bukan semua berguna juga, yang 5 tu pun. Inilah akibatnya. Tidak diberi peluang sampai begitu sekali. Kenapa? Sebab tak boleh nak tumpang perempuan. Tapi kalau dalam masyarakat kita ni, hasilnya dah kita tengok. Berapa ramai perempuan-perempuan yang memelihara, menjaga keluarga dia. Dalam keadaan tak ada lelaki dalam keluarga tu, perempuan itu. Sebab apa? Sebab dia ada kebebasan. Boleh buat kerja itu, buat kerja ini. Senang nak keluar pergi, nak keluar mari. Dan itu tidak menghalang, tidak kata semua maksiat. Bahkan kita tengok orang Islam kalau di Malaysia ni, alhamdulillah, ini yang baik, dia yang saya suka. Yang saya suka, bahasa gembira. Dan kita nampak ini hasil kejayaan, hasil daripada perjuangan ulama kita daripada dahulu lagi. Dalam menyampaikan Islam itu dia terbuka. Hasilnya perempuan-perempuan pun berpelajaran tinggi, berpendidikan tinggi, dapat pegang jawatan, boleh buat kerja sama juga dengan lelaki. Apa kurangnya? Ini bukti. Dan mereka bertudung. Dulu daripada tidak bertudung. Lebih ramainya masyarakat Malaysia ada perempuan tidak bertudung. Sekarang ni nak cari yang tidak bertudung yang Islam ini susah. Tidakkah itu satu kejayaan yang patut kita bangga? Dan kita nak pergi mana-mana pun aman. Kalau ada jarang-jarang berlaku ya, itu tak kira. Di mana-mana pun ada. Zaman Nabi dulu pun ada. Macam tu. Ini sepatutnya kita bangga. Sepatutnya biar jadi contoh lah. Itulah yang naknya jadi contoh. Setengah-setengah tu kita tengok kesian lah. Tak boleh nak pergi belajar. Inilah sebab benda-benda begini lah. Yang ada dalam fikiran mereka tu yang jadi mundur tu. Lepas tu letak Islam menyebabkan kemunduran. Duduk kata begitu. Padahal tidak. Teruskan lagi. Nomor 11. Atas sebab-sebab itulah para ulama hadis menghukum hadis contoh kedua dan hadis-hadis lain seumpamanya sebagai karud dan maudhu'. Habis. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini contoh yang ketiga. Laulan nisa'u la'ubidallahu haqqan. Bermaksud jika tidak kerana wanita, nescaya Allah disembah dengan sebenar-benarnya. Jadi rupanya Allah ni tidak disembah dengan sebenar-benarnya sebagaimana sepatutnya kerana wanita. Wanita juga yang salah. Wanita juga yang salah. Ini rujukan. Cuba kita tengok berapa banyak ni rujukan ada di dalam kitab-kitab ni. Tapi kebanyakannya ini kitab-kitab ni kitab-kitab hadis maudhu'. Tetapi jangan lupa di dalam kitab-kitab biasa ni pun ada. Dalam kitab-kitab biasa ni pun ada. Laulan nisa' la'ubidallah haqqan. Kita nak tengok kitab lain. Kitab lain. Contoh ya. Contoh kita tengok. Ni al-akhlaq wal-riqaq wal-adhkar. Mungkin ada di sini. Tak apa, kita tengok. Tak ada. Tak apa.
Sekejap kita tengok. Jadi ini contoh ketiga, laulan nisa la'ubidallahi haqqan. Setengah-setengah riwayat tu satu saja haqqan. Maksudnya lebih kurang sama lah, cuma kalau ada dua kali itu lebih menguatkan lagi. Jika tidak kerana wanita, niscaya Allah disembah dengan sebenar-benarnya. Komentar satu, Ibnu Adi meriwayatkannya dengan sanad di bawah ini. Ini sanadnya. Setelah mengemukakannya, Ibnu Adi berkata, ini adalah hadis mungkar. Aku tidak mengetahuinya melainkan melalui saluran ini sahaja. Melainkan melalui saluran ini sahaja. Jadi seterusnya saya nak sesiapalah di antara peserta kita berkongsi dengan saya, gila-gila baca dengan saya seterusnya daripada sini. Siapa nak baca? Silakan. Saya tak ada nampak di wakil wanita ni seorang pun tak ada ke perempuan ni, ramai-ramai ni. Ni kita nak bela dia ni. Tak ada. Kalau tak ada, kena lelaki jugalah. Silakan, terbukalah. Sila, siapa nak baca? Saya cuba mana lah. Siapa ni? Izzuddin. Izzuddin. Izzuddin duduk mana ni sekarang? Sekarang ni duduk Dung. Oh, Dungu. Oh, duduk bergila Dungu dengan apa besuk ni? Besuk. Dungu tu rumah siapa? Dengar rumah sendiri. Besuk rumah besuk sewa. Oh, gitu. Rumah sewa. Dah berumah tangga ke? Dah. Isterinya orang mana? Dah pun. Sewa dengar. Oh, jauh. Sila baca. Okay. Nombor 2 dah. Ya, nombor 2. Oh, tak ada. Maknanya hampir-hampir hadis ini hanya ada di dalam kitab-kitab hadis maudhu' sahaja. Sebagaimana yang saya beri rujukan ini kan. Ni boleh dikatakan semua ni hadis maudhu'. Kitab-kitab hadis maudhu' ni. Tak ada. Teruskan. Nasib baiklah. Tak ada tu. Teruskan. Ibnu Jauzi juga mengemukakannya dengan sanad Ibnu Adi di atas. Setelah mengemukakannya, Ibnu Jauzi berkata, hadis ini tiada langsung asalnya. Di dalam sanadnya dia maksud tiada langsung Abdullah. asalnya, sekejap Izzuddin. Maksud dalam kitab-kitab hadis ni bila disebut la aslalahu, langsung tiada asalnya, maksudnya tak ada sanadnya yang sahih, satu pun tak ada. Yang hasan pun tak ada. Yang dhaif pun tak ada. Itu mana tiada langsung asalnya. Nampak? Itu kena faham istilah tu. Langsung tiada asalnya, la aslalahu. Itu maksudnya. Teruskan. Di dalam sanadnya ada Abdul Rahim bin Zaid al-Ammi. Kata Yahya bin Ma'in, dia dan ayahnya langsung tiada nilai. Pada ketika yang lain pula, Yahya berkata, Abdul Rahim seorang pendusta besar dan seorang yang jahat. Teruskan. An-Nasa'i berkata, dia perawi matrukul hadis. Ibnu Adi berkata, ini adalah hadis mungkar. Aku tidak mengetahuinya, melainkan melalui saluran ini sahaja.
semua hadisnya tidak turut diriwayatkan oleh perawi-perawi yang siqah. Mana kalau Kata dia Ahmad riwayat bin hadis, Hanbal. semua hadis dia, bukan satu ni saja. Hadis-hadis lain pun kalau dia riwayat, tak ada orang lain yang kuat-kuat meriwayatkan juga, tak ada. Ini sifat hadis perawi yang bermasalah lah tu kalau macam tu. Teruskan. Teruskan. Kata okey. Kata Ahmad bin Hanbal, tidak boleh berhujah dengan hadis Zaid. Bukhari berkata, Muhammad bin Imran, salah seorang perawinya, mungkarul hadis. Para ulama hadis mempertikai kedudukannya. Teruskan. Ketiga, As-Suyuti juga di dalam Al-La'ilul Masnu' Al-La'ali'ul Masnu'ah. Al-La'ali'ul Masnu'ah Ya. mengemukakan hadis itu dengan sanad Ibnu Adi di atas. Setelah mengemukakannya, beliau berkata, tiada langsung asalnya. Abdul Rahim dan ayahnya matruk kedua-duanya. Muhammad bin Imran pula munkarul hadis. Kemudian beliau membawa pula komentar Ibnu Adi sendiri terhadapnya. Lalu berkata, ia mempunyai syahid Al-Thaqafi di dalam Al-Thaqafiyat meriwayatkan katanya. Ini sanad Al-Thaqafi dan Al-Thaqafiyat ni lah. حدثنا أبو الفرج عثمان بن أحمد بن إسحاق اليزجي قال حدثنا محمد بن عمر حفص قال حدثنا الحجاج بن يوسف بن قتيبة قال حدثنا بشر بن الحسين. Tadilah kita dah bertemu dah tadi ketika bincang hadis yang pertama. Contoh yang pertama ni ada ni Bishr bin Husain an Zubair bin Adi an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu hadis tadi yang kita kemukakan sebagai contoh tadi ada. Mana ini riwayat Anas daripada Nabi. Maknanya hadis ini didakwa sebagai marfu'. Jadi teruskan. Izzuddin, teruskan yang ni, baca. Hadis yang dibentangkan oleh As-Suyuti ini sebagai syahid bagi contoh ketiga adalah hadis yang dikemukakan oleh penulis sebelum ini sebagai contoh pertama. Keadaannya telah anda lihat di sana. Setelah mengemukakannya, As-Suyuti hanya berkata, Dish matruk. Hadis yang dikemukakan oleh As-Suyuti ini sebagai syahid bagi hadis contoh ketiga sebenarnya tidak sesuai dibawakan sebagai syahid. Kerana kandungan kedua-duanya berlainan sama sekali. Ia juga langsung tidak dapat menguatkan hadis contoh ketiga. Pengarang At-Tanwir Syarhul Jami' As-Saghir Muhammad bin Ismail Al-Amir As-San'ani 1182 Hijrah meninggal 1182. Ya, teruskan. Meninggal 1182 Hijrah. Dan lain-lain pensyarah Al-Jami' As-Saghir pula mengatakan syahid yang dimaksudkan oleh As-Suyuti bagi hadis contoh ketiga itu sebenarnya ialah hadis yang dikemukakan oleh As-Suyuti di dalam kitab Al-Jami' As-Saghir setelah hadis ketiga yang penulis kemukakan di atas sebagai contoh ketiga. Lafaznya ialah laula an-nisa'i la'abdullahi haqqa ibadatih. Saya tak sempat berbaris ni. Laulan nisa'u la'ubidallahu haqqa ibadati. Begitu. Laulan nisa'u la'ubidallahu haqqa ibadati. Bermaksud, kalau tidak kerana wanita, nescaya Allah disembah dengan sebenar-benar penyembahan. Teruskan. Hadis inilah sebetulnya yang dikatakan syahid oleh As-Suyuti itu. Setelah membentangkannya, As-Suyuti menulis. Ini dia tulis. Fara ni mana Ad-Dailami dalam kitabnya Musnad Al-Firdaus. Fara ni Firdaus maksudnya. Daripada Anas, Firdaus. isyarat ringkas kepada dhaif.
Mana dia letak tahap hadis ini hanya bertaraf dhaif sahaja. Begitu. Jadi maksudnya ini, baca maksudnya. Maksudnya ialah hadis itu diriwayatkan daripada Anas di dalam kitabnya Musnad Al-Firdaus oleh Ad-Dailami dan ia Tak ada bertaraf punya, dhaif. bukan kitabnya, Dan- di dalam kitab. Dan seteruskan. Dan ia bertaraf dhaif. Pengarang At-Tanwir menulis, di dalam sanadnya juga ada Bishr bin Al-Husain. Az-Zahabi menukilkan kata-kata Ad-Darul Qutni bahawa dia matruk. Ibnu Arraq di dalam Tanzih Asy-Syariah jilid 2 muka surat 204 tidak berpuas hati dengan hukuman yang diberikan oleh As-Suyuti terhadap Bishr. Beliau berkata, Bishr itu bahkan pendusta besar dan pereka hadis. Maka hadisnya tidak layak menjadi syahid. Jadi Suyuti ringanlah dia bagi hukum tu. Matruk tu pun berat dah, tapi dia letak dhaif. Jadi dhaif tu dhaif jiddan ke, dhaif biasa ke, boleh mengelirukan. Lagi yang sebenarnya Bishr itu bukan sekadar itu, memang pendusta besar dan pereka hadis. Jadi tak ada gunanya kita sebut hadis ini sebagai syahid bagi hadis sebelum ini. Tak ada guna, sia-sia saja. Dia tidak langsung tak boleh dijadikan hujah dan tidak boleh dijadikan syahid. Itu maksudnya. Kalau perawi matruk. Teruskan. Keempat, apa artinya Nabi SAW bersabda, jika tidak kerana wanita, niscaya Allah disembah dengan sebenar-benarnya. Siapakah yang dimaksudkan dengan wanita itu? Adakah semua wanita? Zahirnya menunjukkan begitu maksudnya. Kalau semua wanita lah yang dimaksudkan, maka apakah para nabi termasuklah Nabi kita Muhammad SAW telah tidak menyembah Allah dengan sebenar-benarnya dalam kehidupan mereka, kerana mereka juga mempunyai isteri-isteri. Teruskan. Kelima, apakah Islam lebih menghendaki golongan lelaki tidak berkahwin supaya mereka dapat beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya? Kalau begitu, kenapa Rasulullah mempunyai sampai 9 orang isteri di dalam satu masa? Dan kenapa baginda mengalakkan umatnya supaya berkahwin dalam sekian banyak hadis? Jadi maknanya ini bercanggah. Hadis ini dia jadi bercanggah dengan perbuatan Nabi, sunnah Nabi. Bercanggah dengan hadis-hadis sahih sekian banyak. Galakkan supaya berkahwin. Bukan dalam hadis, bahkan dalam Quran. Galakkan itu. Jadi apa maknanya ni? Bila dah bercanggah tu, dia tak boleh. Hadis yang sahih tak akan bercanggah antara satu dengan yang lain. Ni dia bercanggah terus ni, macam mana kita nak terima? Ini bukti bahawa hadis itu memang palsu. Teruskan. Keenam, kenapa kesalahan selalu diletakkan di atas pundak wanita? Padahal lelaki juga sama. Kalau lelaki tidak dapat beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya kerana wanita, wanita juga tidak dapat beribadah kepada Allah kerana lelaki. Kenapa pula tidak dikatakan sebaliknya? Jadi kewujudan lelaki itu kan pasangannya. Jadi kenapa pula tak kata kalau tidak kerana lelaki, nescaya Allah tidak disembah dengan sebenar-benarnya. Kenapa tak kata begitu? Sedangkan berapa ramai pula perempuan yang terhalang daripada ibadat kerana lelaki. Ada juga begitu, bukan kerana perempuan sahaja. Sebab itu memang pasangannya. Jadi kenapa pertentangan yang sangat teruk itu, dahsyat itu. Tetapi kesalahan tidak diletakkan atas lelaki, hanya diletakkan di atas perempuan. Orang-orang yang tidak faham, dia ingat Islam ni mengajarkan begitu. Padahal itu adalah hasil daripada hadis-hadis maudhu' seperti ini. Benda ni telah dipertikaikan oleh ulama bukan baru hari ini. Saya hanya memetik saja daripada kitab-kitab tu. Berapa lama dah ulama-ulama dah sebut benda ni. Tetapi benda ni tersebar juga. Jadi adalah yang jadi mangsa dia tu.
Supaya kita tidak menjadi mangsa kepada benda-benda macam ni, kita kena belajar sentiasa dalam keadaan berwaspada, berhati-hati. Teruskan. Ketujuh, hadis-hadis seperti ini sebetulnya telah diada-adakan oleh golongan zindik dan musuh-musuh Islam untuk memusnahkan imej Islam, konsep kepadarian dan kesamian rahbaniyah cuba diseluduk masuk ke dalam Islam melalui hadis-hadis palsu seperti ini. Teruskan. Ke-8, orang-orang yang mengetahui ajaran Islam sebenar melalui Al-Quran dan As-Sunnah tidak akan terkeliru dan tertipu dengan hadis-hadis seperti itu. Lihat sebagai contohnya bagaimana Al-Quran meletakkan wanita bersama-sama lelaki dalam bermacam-macam ketaatan dan ibadah kepada Allah. Allah berfirman, baca mana? Baca. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Bermaksud sesungguhnya orang-orang lelaki yang Islam serta orang-orang perempuan yang Islam dan orang-orang lelaki yang beriman serta orang-orang perempuan yang beriman dan orang-orang lelaki yang taat serta orang-orang perempuan yang taat dan orang-orang lelaki yang benar serta orang-orang perempuan yang benar dan orang-orang lelaki yang sabar serta orang-orang perempuan yang sabar dan orang-orang lelaki yang merendah diri kepada Allah serta orang-orang perempuan yang merendah diri kepada Allah dan orang-orang lelaki yang bersedekah. Yang bersedekah serta orang-orang perempuan yang bersedekah dan orang-orang lelaki yang berpuasa serta orang-orang perempuan yang berpuasa dan orang-orang lelaki yang memelihara kehormatannya serta orang-orang perempuan yang memelihara kehormatannya dan orang-orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak serta orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak. Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar. Surah Al-Ahzab ayat 35. Jadi ni Kalau kan jelas dalam Quran, sekejap. Dalam Quran ni kan jelas sebut ni. Dia letakkan lelaki, perempuan sejajar. Sama dengan perempuan, lelaki. Apa yang dilakukan oleh lelaki, sifat-sifat lelaki yang baik itu disebut juga untuk perempuan. Tidakkah semua ini berupa ibadat? Adakah dalam bentuk begini kehidupan seseorang itu dalam keadaan Islam, mukmin, taat, berpuasa, bersedekah dan macam-macam lagi, ini bukan ibadat namanya? Jadi ibadat macam mana lagi yang dikehendaki? Maksudnya, orang lelaki tak ada terhalang pun dengan sebab perempuan untuk beribadat kepada Allah. Begitu juga sebaliknya. Dan Allah berdasarkan orang yang mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, mengikut peraturan itu, memang telah benar-benar beribadat kepada Allah pun. Walaupun dia berkahwin, walaupun dia ada suami, walaupun dia ada isteri, memang itulah ibadat yang dimaksudkan. Bukan maksudnya ibadat tu tak berhenti bersemayam. Bukan itu yang dimaksudkan. Ini semua ni dalam kehidupan semua. Lengkap ni. Satu package yang lengkap. Sempurna ibadat daripada Allah untuk lelaki dan perempuan. Di sini tidak ada siapa yang menghalang siapa. Tak boleh kita nak kata perempuan, kalau tidak ada perempuan secara Allah sembah dengan sebenar-benarnya. Macam mana lagi penyembahan yang dikehendaki? Macam mana lagi? Betul dah lah ni, sebab tu kalau orang terima ajaran Quran yang sebenarnya, dia tak akan dapat terima hadis maudhu' seperti itu. Dia dapat kesan terus. Ini karut ni. Teruskan. Lepas tu
Kalau wanita, Kalau wanita telah disebut Allah dengan sifat-sifat dan amalan-amalan yang mulia di dalam ayat ini sama seperti lelaki, kenapa pula Rasulullah akan bersabda, kalau tidak kerana wanita, nescaya Allah disembah dengan sebenar-benarnya. hmm, Hadis di bawah ini pula cukup untuk menolak hadis-hadis karut dan maudhu' seperti hadis contoh ketiga itu. Bagi dia bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Bermaksud, dunia ini adalah sesuatu yang menyeronokkan dan mengembirakan, dan sebaik-baik benda dunia yang menyeronokkan dan menggembirakan ialah wanita yang soleh. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, An-Nasai, Ibn Hibban dan lain-lain. jadi sepatutnya bukan kewujudan wanita itu bukanlah sesuatu yang menyedihkan, meresahkan kita, menyebabkan kita jadi susah hati. Sepatutnya kewujudan wanita itu menyeronokkan. Begitu juga sebaliknya, kewujudan lelaki menyeronokkan, menggembirakan. Kalau benda dunia ni sebaik-baik yang menyeronokkan, menggembirakan, banyaklah yang menyeronokkan, menggembirakan. Makan, pakai, ada kenderaan yang baik, kenderaan yang selesa, rumah yang selesa, dan lain-lain, itu semua matang. Keseronokan, bahan-bahan keseronokan. Yang terbaik daripada semua itu ialah wanita. Kalau Nabi SAW meletakkan wanita begitu tinggi, kenapa pula wanita itu boleh menjadi penghalang? Kalau harta, itu pun mata'ud dunia. Barang mata benda dunia juga yang menyeronokkan, ada harta tu. Bukankah dengan harta tu kita dapat akhirat, dapat syurga kalau kita belanjakannya sebagaimana diajarkan oleh agama? Begitu juga yang lain-lain. Kenapa wanita yang paling baik tiba-tiba menghalang pula manusia daripada mengabdikan diri kepada Allah? Itu tak patut berlaku. Sebab itulah hikmatnya kenapa Nabi kita Muhammad SAW, begitu juga Nabi-Nabi sebelumnya berkahwin ramai. Mana nak ceritanya perempuan tak jadi halangan untuk seseorang itu mengabdikan dirinya kepada Allah. Tak jadi halangan. Sebab itulah Nabi SAW sebelum nak keluar pergi bersemayam tu dia sayang, cium dulu isteri dia, pipi isteri dia. Menunjukkan tak ada halangan untuk seseorang itu bertakarrub, menghampirkan dirinya kepada Allah. Tidak menjejaskan sedikit pun. Kalau tidak, mestilah Nabi yang paling sedikit berkahwin. Ini orang lain tak boleh seramai itu. Orang lain setakat 4 yang kalau boleh pun dia sampai 9 dalam satu masa. Kenapa boleh? Menunjukkan tak ada halangan untuk mengabdikan diri. Mana lagi orang yang lebih kuat beribadat kepada Allah, paling sempurna ibadatnya daripada Nabi-Nabi. Sedangkan mereka pun kahwin ramai dengan wanita, tak ada jadi masalah pun. Isteri-isteri mereka ramai. Tak ada jadi masalah. Jadi itu semua karutlah cerita-cerita seperti itu dalam hadis contoh ketiga yang kita kemukakan sebelum ini. Semuanya itu sebenarnya adalah hadis maudhu', dan kesan hadis maudhu' ni memang sangat buruk, sangat buruk. Tetapi kalau kita ada perisai, ada senjata, ada kelengkapan untuk menangkis perkara-perkara yang karut, hadis-hadis yang maudhu' seperti itu, dengan senang saja kita boleh tolak. Dia tak akan melekat dalam jiwa kita sedikit pun. Tak akan memberi apa-apa kesan pun. Itulah dengan syarat kita ada pengetahuan. Jadi kuliah kita ni 99 usul ni sebenarnya untuk ke arah itulah, ke arah menjedarkan kita, mengingatkan kita bagaimana nak menyelamatkan diri daripada benda-benda yang karut seperti ini. Sebab begitu banyak hadis-hadis atas nama Nabi SAW ni. Dalam keadaan kita sangat sayang, kita sangat memuliakan dan ikutan kita Nabi itu, tiba-tiba bila disebut hadis, mungkin sajalah kita dengan mudah akan terikut-ikut. Tetapi kena berwaspada. Sebabnya kena ingat, banyak sekali hadis-hadis yang maudhu' ini. Caranya ialah kita kenal hadis-hadis yang sahih. Kita kenal Quran, ajaran Al-Quran macam mana. Dengan sendirinya kita akan kenal yang itu. Dengan sendiri, mudah saja. Jadi begitulah. Oleh kerana masa kita pun
dah habis dah, dan sesi soal jawab pun perlu ada juga supaya lebih memuaskan kita. Dah 2 kitab dah kita baca ni. Yang pertama tadi tak ada soalan pun, kita rehat terus. Jadi kita kumpulkan soalan-soalan ataupun perbincangan untuk kedua-dua kitab yang kita baca tadi. Silakan. Kalau ada yang tak puas hati ataupun kemuskilan ke di celah-celah tu, silakan. Sama ada untuk yang pertama tadi atau yang baru sekejap. Silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Ya, sila. Ada apa? Saya Arsyad Maulana nak tanya pasal yang hadis pertama tu mengenai Ibn Abbas tu yang di bawah umur kan masa solat berjemaah. Apa yang saya perhatikan lah di masyarakat kita sekarang ni lah, di masjid-masjid atau bersurau lah, bagi yang ada anak-anak tu lah, macam dari segi adat kita ni bawa anak-anak ni, keharusan bawa anak-anak ke surau atau masjid, ada di antaranya yang bersembahyang di dalam saf dengan membiarkan anak-anak kecil itu maknanya yang tidak yang tidak dikawal itu berkeliaran dan mengganggu jemaah. Satu. Yang kedua, ada di antaranya yang bersolat di belakang dengan memisahkan saf, maknanya menjauhi saf dengan agar anak-anak itu berada di sekelilingnya tanpa mengganggu jemaah yang lain. Jadi nak tanya Maulana, di antara dua situasi ini, kalau mengikut syariat lah, mana yang terbaik? Dan di antara dua tu mana yang boleh mendatangkan dosa? Kalau bersabit lah, kalau maknanya. Yang saya nak tanya itu yang berlaku sekarang ni, fenomena kita sekarang. Wallahualam. Ya. Itulah. Kalau bawa anak-anak tu tengok peringkat macam Ibn Abbas tadi kan, dia sebut dia hampir balik. Belum balik lagi tapi hampir balik. Nahastu al-ihtilam, mana hampir balik. Mana dah agak besar juga tu, cerdik dah tu. Apalagi macam saya sebut tadi, sudah berkhitan apa semua tu jelas dah kepada mereka. Jadi dalam keadaan budak-budak seperti itu tentu tak ada masalah lah. Tetapi yang disebutkan oleh saudara kita Arsyad tadi, mungkin kanak-kanak yang lebih kecil daripada itu, ataupun yang mungkin tidak terdidik, masih belum terdidik dengan baik lagi. Jadi kalau dalam keadaan begini, seeloknya ibu bapa tu duduk sekali dengan anak-anak di belakang, supaya dia dapat kawal keadaan itu. Dengan adanya kehadiran dia di dekat anak tu, lain sikit anak. Kalau dia bawa pergi jugalah. Kalau dia bawa pergi juga untuk nak memesrakan anak-anaknya dengan masjid, itulah caranya. Tapi dia itulah kekurangannya, dia tidak dapat saf pertama, saf kedua, terpaksa duduk di belakang. Sekiranya ada juga anak-anak kan tidak jenis nakal sangat, jenis senyap, kalau macam tu bolehlah biarkan mereka di belakang. Didapatkanlah pahala berada di saf pertama, kedua, ketiga, yang memang lebih daripada saf-saf di belakang itu. Itulah sepatutnya. Tapi kalau dibimbangi, mereka boleh mengganggu dan boleh menyebabkan orang tidak khusyuk kerana berlari, kerana apa. Kalau nak buat pergi juga, kena korbankanlah. Jadi bagi saya lah, lebih baik duduk di belakang. Sebab dengan begitu anak-anak ni lebih terkawal. Kalau tak mahu begitu, nak dapat pahala saf pertama, kedua, ketiga apa tu lebih, jangan bawa lah. Kalau dah tahu dah anak tu nakal sangat. Ataupun kalau nak bawa juga, bawalah abang dia ke, biar abang dia tu kawal. Jadi abang dia yang besar sikit, yang boleh kita harap sikit, dia duduk belakang. Yang kita tu masuklah saf depan tu, untuk dapat kelebihan saf pertama dan seterusnya. Gitulah caranya. Tak bawa langsung pun mungkin jadi tak mesra pula anak-anak dengan masjid. Jadi setengah-setengah kata jadi macam-macam lah maksudnya.
Tak bawa pun dia ada maksud juga, bawa pun ada maksud juga. Jadi dalam pada kalau kita kata bawa tu kena jagalah. Jangan sampai mengganggu orang lain. Gitulah. Wallahu a'lam. Lagi ada lagi yang lain? Silakan. Satu soalan Maulana Ya, ya. berkait dengan wanita ni. Ada perkataan yang mengatakan wanita itu dijadikan daripada tulang rusuk lelaki. Minta penjelasan Maulana ya. Perkataan Nabi ke, ulama ke? Dia memang hadis Nabi, tetapi telah disalah faham. Disalah faham. Kerana hadis itu tidak dilihat kesemuanya. Dia ambil satu saja. Dia ambil satu saja daripada sekian banyak ahli hadis itu, lalu dibuat kesimpulan tanpa menyesuaikannya, tanpa melihatnya, menilainya berdasarkan apa yang tersebut di dalam Quran dan juga hadis-hadis yang sahih yang lain. Akibatnya berlakulah salah faham. Yang sebenarnya tidak begitu. Yang sebenarnya tidak betul-betul dijadikan daripada tulang rusuk. Tulang rusuk Adam itu bukan. Kita kena tengok hadis lain yang juga dalam riwayat Bukhari dan lain-lain juga ada sebut kadhila'i, seperti tulang rusuk. Bukan min dhila'in. Kalau min dhila'in itu difaham daripada. Padahal min itu dalam bahasa Arab dia ada banyak makna. Kalau kita pakai sebahagian, itu makna sebahagian daripada tubuh lelaki, itu min taba'in namanya. Sedangkan min itu boleh banyak lagi. Pakai min ibtidaiyah, min jinsiyah dan lain-lain lagi. Di situ min jinsiyah itu sepatutnya dipakai. Mana dari jenis manusia juga. Allah SWT buat isteri dia. Dan isteri manusia, perempuan ini seperti tulang rusuk, mudah patah. Jadi bila kita berurusan dengannya kena berhati-hatilah sebab benda mudah patah. Seperti benda mudah pecah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW kata rifqan bil qawarir. Berhati-hati, berlembut, berhalus dengan kaca-kaca tu. Nabi SAW bandingkan perempuan tu dengan kaca, mudah pecah. Kan kalau kita nak kirim barang, nak bawa barang, nak masukkan barang dalam kargo apa, tulis tu. Mudah pecah. Supaya orang berhati-hati. Memanglah perempuan itu mudah pecah, mudah tersinggung, mudah berasa hati, mudah sedih. Jadi kita kena pandai-pandai. Itu maksudnya sebenarnya asalnya. Dan min itu makna jenis. Sebab dalam Quran sebut wa khalaqalakum min anfusikum azwaja. Bukan daripada min Adam saja, min anfusikum. Allah menjadikan daripada kamu. Jadi apakah kita akan faham setiap isteri dalam dunia ni memang dijadikan daripada tulang rusuk suami dia? Min juga di situ. Wa khalaqa minha zawjaha, tentang Nabi Adam. Min juga di situ sebut. Jadi min itu sepatutnya dipakai dengan makna min jinsiyah. Mana dari jenis manusia juga. Sebangsa dengan lelaki itu. Maksudnya bukan jin, bukan makhluk-makhluk lain. Tidaklah. Pasangannya tu Allah buat dari jenis manusia juga. Cuma perempuan. Kalau tidak, macam mana kita kata lelaki yang lebih muda daripada isteri dia? Sepatutnya lelaki itu jadi daripada tulang rusuk isteri dia. Dan isteri dia lahir dulu. Dan Allah kata daripada jadikan isteri kamu daripada kamu. Daripada tu maksudnya adakah daripada sebahagian diri kamu ataupun daripada jenis kamu. Itu situ. Di situlah silapnya. Kerana tak diperhatikan dengan menyeluruh. Dia ambil satu saja terus buat kesimpulan. Dan sebenarnya jadikan daripada tulang rusuk, jelas sebut itu dalam Bible. Itu pengaruh Bible tu, pengaruh Israiliyat dalam Islam. Yang sebenarnya dalam Islam ada hadis, tapi hadis itu jangan tengok yang tu saja. Sebab min ni ada banyak makna dia. Tapi kalau kadhila'i itu jelas berapa banyak hadis yang sahih sebut. Seperti tulang rusuk. Kalau seperti ini bukan bermakna daripada. Begitu. Jadi itu kesilapan yang berlaku lah. Saya ada tulis dah tu di dalam muqaddimah buku yang saya tulis tentang Ibnu Ishaq. Jadi kita ni masalah dalam umat Islam ni ada dua. Satu Israiliyat, yang kedua
Syi'iyah. Syi'iyah, ada pengaruh Syiah. Yang pertama ada pengaruh Israiliyat. Misalnya asal dalam Bible ke dalam Bible memang jelas dijadikan daripada tulang rusuk. Adapun dalam Quran tak ada satu pun sebut daripada tulang rusuk. Kalau ada pun dalam hadis, itu pun sebenarnya keliru. Kena tengok semua hadis, jangan tengok satu saja. Yang kelirunya sebab guna min tak adalah. Kalau nak kira min dalam Quran apa guna min? Lepas tu setiap orang ni, mana-mana suami isteri ni, isteri dia tu jadi daripada tulang rusuk dia. Gitu. Tak betul tu. Sama sekali tak betul. Tak ada siapa pun kata begitu. Bukan Hawa saja dia jadi daripada Adam. Orang lain pun jadi daripada tulang rusuk suami dia. Siapa kata begitu? Tak betul. Jadi nak tak nak, kita mesti kena pakai min tu dengan makna lain. Bukan min lit tab'in. Tu mana kalau dalam bahasa istilahnya bukan min lit tab'in. Tetapi min lil jins, menunjukkan jenis. Itulah lebih kurangnya secara ringkas. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi yang lain? Silakan. Terima kasih Maulana. Sama-sama. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam ya. Siapa ni? Saya Roslan dari Kuching. Ya, silakan. Mudahan soalan saya ni ada kaitan Maulana, tapi itulah saya cuba nak tanya juga sebab keliru juga sebenarnya. Berkaitan dengan ni lah, sebab contoh saya nak bagilah, contohnya Imam Abu Hanifah dia lahir 80 Hijrah. Selepas tu ada juga saya dapat sumber dia menerima hadis daripada Anas bin Malik, sedangkan usia wafat Anas bin Malik tu 93 Hijrah. Berarti dia berumur 13 tahun lebih kurang. Ya. Jadi saya keliru, adakah Imam Abu Hanifah ni usia macam tu sudah menerima hadis? Adakah dia dikategorikan sebagai seorang tabi'in ataupun tabi'in? Wallahualam, saya tanya satu keliru dia. Jadi soalannya, adakah Imam Abu Hanifah tu termasuk dalam tabi'in atau tabi'in? Itulah soalannya kan? Benar. Jadi jawapannya memang jelas. Semua terima dia tu termasuk dalam tabi'in. Itulah kalau antara imam 4 ni kan, satu-satunya imam yang termasuk dalam generasi tabi'in ialah Imam Abu Hanifah. Imam lain semua tidak. Imam lain tabi'in. Adapun Imam Abu Hanifah dalam yang 4 tu lah, yang lain-lain ramai lagi. Jadi soal bertemu dengan Anas itu, meriwayatkan hadis daripada Anas itu masih lagi dipertikaikan. Setengah-setengah ulama kata dia sempat tengok saja, dia tidak meriwayatkan pun daripada Anas, tetapi daripada sahabat-sahabat lain ramai lagi. Memang dia sempat. Jadi itulah kalau antara imam yang 4, satu-satunya imam yang termasuk dalam generasi tabi'in. Dari sudut itu ada kelebihannya yang tersendirilah Imam Abu Hanifah. Begitulah secara ringkasnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Maulana. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang lain, silakan. Nak bagi cadangan ke, pandangan ke apa, sila boleh. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Ya, sila. Arsyad. Boleh maaflah kalau terlebih soalan sikit. Ya. Tak apa. Ini boleh tak kalau saya tanya soalan yang luas sikit daripada topik hari ini Maulana? Boleh. Cuma kalau bolehnya saya nak yang berkenaan dengan yang kita bincang lah. Tak apalah, saya tunggu dulu lah. Ujung sesi pun tak apa. InsyaAllah. Ya. Ada orang lain, silakan. Sebab kita betul-betul nak hadam apa yang kita pelajari itu. Setakat itu yang lebih utamanya. Silakan. Tak ada. Kalau tak ada, bolehlah. Barulah kita bagi laluan kepada yang umum itu. Kenapa kita ni, Arsyad, semakin sedikit ni peserta kita ni?
Saya ada mana? Ya, sila. Ini mengenai isu, mungkin dah lama dah kot, isu yang zikir Allah tu lah. Macam mana kita nak berhadapan dengan orang yang kita nak terangkan yang mana zikir yang Nabi SAW yang bawa terlebih utama daripada zikir-zikir yang dibawa oleh yang kemudian ni lah, Allah dan nak banding dengan la ilaha illallah itu semua. Satu lagi Maulana, zikir ni dalam hati kita hanya macam sebagai zikir juga kan, maknanya kita ingat Allah. Dengan kalau kita sebut dari segi lafaz sebagaimana yang Rasulullah SAW yang ajar. Jadi macam mana nak kaitkan itu? Minta Maulana perjelaskan lah. Wallahualam. Terima kasih. Dia cara nak bagi masyarakat di Mesra dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dengan mendekatkan mereka kepada pengajian hadis. Itu caranya. Malangnya setengah masyarakat kita sekarang ni dia alergi. Kata alergi lah. Kalau sebut hadis tu dia berasa entah, padahalnya hadis tu Rasulullah lah yang dia percaya sebagai Rasul, ikutan, semua terima. Kenapa jadi alergi tu sekarang ni? Sebab kalau orang yang ikut hadis betul banyak perkara, mereka dapat kesan yang tersebar dalam masyarakat dia sebenarnya bukan berpunca daripada Nabi SAW. Bahkan amalan-amalan yang tidak direstui oleh para ulama Islam yang datang kemudian pun. Termasuklah tadi isu Allah tu. Zikir Allah tu. Dalam kitab-kitab Jawi lama pun ada sebut bahawa itu termasuk dalam perkara bid'ah juga. Dah tak boleh dah nak kata bid'ah tu bid'ah hasanah apa, tak mungkin itu. Jadi caranya kalau orang seperti ini kita cuba buka kitab-kitab seperti itulah. Biar dia tengok sendiri. Dia tengok. Kalau nak buka kitab Bukhari, kitab apa, takut tak faham kan. Buka kitab Jawi. Dan kitab Jawi pun sebut benda-benda begitu. Bahawa itu bid'ah dan tidak elok. Dia sebut oleh ulama-ulama. Jadi sepatutnya kena pakai lah tu. Gitulah caranya. Lama-lama dia akan berubah lah. Mungkin ambil masa sedikit, dia tidak mudah nak terima tu. Adalah kokek begitu begini dahulu tu. Biasalah manusia ni nak ubah amalan yang biasa diamalkannya bukan senang juga. Dah turun-temurun dah diterima begitu. Tapi caranya ialah mendekatkan masyarakat dengan sunnah Nabi. Dan cuba tunjukkan kitab-kitab yang mereka terima, yang mereka anggap sebagai kitab-kitab rujukan. Dalam kitab-kitab sendiri pun sebut. Misalnya tentang duri, orang mati, meninggal dunia. Dalam kitab-kitab pondok, dalam kitab-kitab Jawi. Sebab dalam masyarakat kita ni yang menguasai kehidupan beragama atau amalan beragama ni banyak berpunca dari pondok sebenarnya. Dalam kitab-kitab pondok tu sendiri pun ada sebut bahawa benda tu bid'ah. Tapi dia terkejut lah bila sebut tu. Sebab apa? Tutup guru dia duduk buat. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Tutup guru ni macam ahli kitab lah. Macam ahli kitab lah. Bila dia sebut tu, kadang-kadang yang dia sebut tu yang bercanggah dengan yang asal. Tapi dia berasa itu yang betul. Dia kemah lah. Jadi bila ada orang bawa suatu fahaman yang bercanggah dengan apa yang dibawa olehnya, dia jadi memusuhi orang tu. Dia lupa dah apa yang orang bawa tu sebenarnya yang sebenar. Kalau diteliti betul-betul yang orang tu bawa. Tapi ialah masalah kedudukan dirinya, apa macam-macam lah manusia ni kan. Kelemahan manusia, dia malu macam-macam lah. Takkanlah benda yang selama ni dibawanya itu salah misalnya. Orang akan rasa begitu. Itu betul. Lama kita duk ikut dia rupanya tak betul. Salah. Dia malu. Dia banyak faktor lah yang menyebabkan jadi berlaku pertembungan itu. Jadi caranya kita kena, bagi saya lah, kita ingat ni semua saudara-saudara kita, adik-adik kita. Ada yang tak faham, ada yang lambat faham, ada yang keliru. Dia sudah biasa dengan sesuatu kebiasaan tu. Bila biasa dengan sesuatu kebiasaan, dia terbawa-bawa. Jadi kena sabar lah.
dalam menghadapi orang-orang seperti ini, kita kena banyak-banyak sabar. Wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bis sabr. Jadi saya pun berpesan-pesan lah untuk diri saya dan orang lain supaya sabar lah. Jangan pula berkasar dengan mereka sebab mereka pun nak Islam, nak sunnah juga, cuma terkeliru. Terkelirunya kenapa? Kerana ada ahli kitab, ahli kitab. Sebab itu dalam Quran Allah SWT sebut tuju kepada ahli kitab, wala takunu awwala kafirin bih. Jangan pula kamu tu jadi orang yang mula-mula kufur kepadanya. Bila orang bawa kitab, bawa hadis, kamu pula yang mula-mula menolak. Janganlah macam tu, teruklah kalau macam tu. Allah dah kritik dah tegur dah tu. Ahli kitab pun ada penyakit itu. Sekarang ni ahli kitab ni orang yang pegang kitab-kitab lama tu lah. Dia kalau kita bawa yang bercanggah dengan amalan yang biasa dia buat, dia rasa tak betul. Kemudian tu jadi bermusuh, nak marah. Jadi kena sabar banyak-banyak lah. Kita menghadapi saudara-saudara kita yang macam ni. Kadang-kadang dia sampai ke peringkat fitnah pula tu. Dia sanggup fitnah. Orang yang tidak begitu pun dia tuduh macam-macam. Ini semua ujian lah ni untuk kita. Untuk orang-orang alim. Semualah di pihak mana-mana pun ujian semua. Ujian daripada Allah. Dan kalau kita bersabar, kita terus berusaha, Allah SWT sediakan pahala. Bukan saja-saja semua tu. Jadi dah tak ada nak lawan dengan orang kafir dengan apa, dia buat gini, nak bagi ada kerja juga orang Islam. Ikut mana-mana pun jika kita menanganinya dengan baik, dengan cermat, insya-Allah dia akan membuahkan hasil yang baik juga. Lambat laun akan berubah juga. Sebab benda tu memang jelas. Memang jelas. Cuma orang yang ikut biasanya dia bukanlah tengok kitab apa semua, dia bukan. Dia ikut-ikut je. Ikut-ikut je kebanyakannya. Kita buka kitab jelas tu. Tak ada siapa pun yang kata benda tu bagus. Kita nak kata bid'ah hasanah macam mana? Takkan bid'ah munkarah, bid'ah mustaqbahah, dia sebut jelas dah begitu. Tak ada khilaf kalau bid'ah munkarah, bid'ah mustaqbahah, bid'ah qabihah, itu tak mungkin dah. Kalau mereka nak takwil kepada bid'ah hasanah, tak mungkin dah boleh takwil. Tentu dah bid'ah itu bid'ah yang perlu dielak. Tapi begitulah kekeliruan masyarakat ni. Ambil masa lah apa-apa. Nak berubah ni ambil masa. Begitulah pandangan saya. Wallahualam. Saya rasa kita pun dah masa banyak dah. Setakat itulah dulu untuk hari ini. Wallahualam. Apa-apa kalau ada lagi, insya-Allah kita akan bertemu besok pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Maulana. Sama-sama.